Nak bersama dengan Ustaz Muhammad Fakhur Razi Muhammad Hanafi untuk bercakap tentang usaha vaksinasi tawakal dalam melawan pandemik COVID-19. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ismail dan Fatanah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih bersama dengan kami. Ya, sudah pasti dalam Islam sendiri turut digagaskan bahawasanya usaha doa dan tawakal, ya, itu sifar yang kita ingati secara bersama. Namun dalam perihal kita bertawakal kepada kaedah-kaedah perubatan, kaedah-kaedah pencegahan pandemik COVID-19 ini, bagaimana penterjemahan selepas kita divaksin dan juga mendapatkan vaksin, kita bertawakal dalam melihat sama ada mampukah kita melawan pandemik COVID-19 apabila usaha-usaha itu sudah pun dijalankan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail atas soalan tersebut dan juga kepada semua yang sedang menonton. Selamat pagi Malaysia. Saya kira persoalan tentang vaksinasi ini, kadang-kadang rakyat Malaysia setelah 2 tahun menghadapi pandemik ni, dia asyik cakap pasal vaksin. Agama suruh vaksin, kerajaan suruh vaksin, tapi masih wujud golongan yang menolak vaksin. Kerana itu kita melihat sudut vaksin ini dari sudut salah satu cara kita bertawakal setelah kita berusaha. Bagus sekali tadi Ismail dah ungkapkan bahawa orang Islam ini sendiri tidak lari daripada kita berusaha, kita ikhtiar dan seterusnya kita bertawakal. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri ataupun tawakal ini bulat-bulat kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya, yakni untuk menolongnya, untuk menyelamatkannya. Definisi tawakal ini jarang kita rungkaikan secara mendalam, Fatanah dan juga Ismail dan juga semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia ni. Mereka hanya menganggap bahawa hadis Nabi yang masyhur, apabila seorang sahabat dia bertawakal dengan tidak mengikat unta untuk masuk ke masjid, maka Nabi suruh dia bertawakal. Sedangkan kita terlupa banyak sangat hadis yang Nabi pergi ke medan perang memakai topi besi. Adakah itu bukan menunjukkan bahawa Nabi sendiri bertawakal supaya elak daripada hayunan pedang terhadap baginda sendiri dengan memakai baju besi, topi besi dan juga perisai besi? Ini menunjukkan usaha yang wajib bagi orang Islam. Apatah lagi ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan bahawa barang siapa yang berserah diri kepada Allah setelah dia melakukan sesuatu usaha, Allah Ta'ala akan mencukupkan kepadanya dan menolongnya. Maksudnya, vaksin ini, bila kita dah usaha, kita dah ikhtiar dengan vaksin ini, Allah Ta'ala lah yang akan sama ada mengelak atau mengurangkan daripada keberjangkitan atau menyembuhkan. Itu semua dengan izin Allah. Yang penting ada tindakan yang diambil. Yeah. Bila kita cakap pasal fasa ketiga COVID-19, patutnya dianggap ruang untuk menguji keteguhan akidah kita, dan pada masa ini juga masa yang tepat untuk sama-sama bermusahabah diri. Jadi pada waktu ini selain bertawakal, Islam juga menyuruh kita umat Muslim ini berusaha untuk mengawal jangkitan itu sendiri. Pada pandangan Ustaz, bagaimana? Baik, Fatanah, kalau kita sebut tentang berusaha, mungkin di kebanyakan fikiran rakyat akan mengatakan ini adalah tindakan yang sewajarnya diambil oleh pihak kerajaan. Dan kerajaan pun sudah memilih siapakah yang bertanggungjawab, menteri yang ditugaskan untuk menjaga soal kesihatan rakyat. Jadi kenapa rakyat hendak memikirkannya pula, kan? Kita senang untuk menyalahkan ataupun menuduh mana-mana pihak dengan kita kata ini bukan salah aku, ini salah orang lain. Tuan-tuan, perempuan, para penonton Selamat Pagi Malaysia, kita buanglah sikap yang sedemikian. Islam menyuruh kita berusaha. Sebab itu slogan yang dilaungkan bila pandemik ini berlaku ialah kita jaga kita. Maksudnya apa? Kalau saya tidak mahu dimudaratkan, saya juga tidak boleh memudaratkan orang. Sebab itu dalam kaedah fiqh disebut la darara wa la dirar. Ini banyak kali disebut oleh tokoh agamawan kita. Kita kena ingat, kita duduk atas muka bumi ini, kita tak boleh memudaratkan orang dan kita dimudaratkan. Kalau kita ni berpotensi ataupun kita ni telah dijangkiti oleh COVID, sekiranya kita tak menjaga SOP, tidak jaga kuarantin, tak pakai topeng muka dan sebagainya, pelindung dan sebagainya, ini akan memudaratkan orang lain. Maka bila kita dah melakukan hal yang tersebut,
tidakkah kita sedar bahawa kita telah melanggar perintah agama? Dan orang yang tak nak ambil vaksin dan sebagainya ialah orang yang kata nak menjaga kesucian agama, tidak mahu ada bahan-bahan sampingan dalam tubuh badan dan sebagainya. Jadi kenapa yang itu kita boleh terima, tak nak ambil vaksin, tapi untuk menjaga, berusaha supaya tidak memudarat orang, kita tolak. Hal ini yang kita rasa sangat bercanggah dengan pendirian. Dalam Islam cukup mudah. Apabila sesuatu perintah itu disuruh oleh pihak kerajaan, ianya sudah pasti dipikirkan kesan baik dan buruk. Dan tindakan yang diambil ialah dengan memilih yang lebih banyak baiknya. Kan? Jadi ambil vaksin adalah salah satu usaha untuk ambil kebaikan secara banyaknya berbanding orang yang tak ambil vaksin. Dan ini telah terbukti dengan nombor-nombor yang kita tengok dari masa ke semasa, peningkatannya stage ke berapa, stage 1 sampai ke berapa yang tengah banyak dijangkiti COVID ini, tidaklah sampai ke ICU, tidaklah sampai jenazah-jenazah masuk dalam kotak-kotak peti simpanan dan sebagainya. Ini sebenarnya kena dipaparkan sentiasa supaya orang buka mata, bukan sekadar nak masuk pasar raya kena dah 2 dos dan sebagainya. Maksudnya apa? Dari sudut fardu kifayah, kita tidak mahu membebankan pihak-pihak sektor agama ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab dengan kita berusahalah ambil vaksin sebagai satu langkah pencegahan. Ya, Ustaz, redha itu sebenarnya bukan hanya membawa pengertian berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga ketentuannya. Ya, memang benar, qada dan qadar dan juga takdir ketentuan itu tidak boleh kita ubah. Tetapi apa yang boleh kita lakukan adalah mungkin kita boleh mengelakkan daripada perkara-perkara yang buruk berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perihal untuk kita berserah itu sudah pasti kita juga perlu mengadakan usaha, bukan saja mengambil vaksin, perlu juga mematuhi SOP, perlu juga mematuhi setiap peraturan yang telah pun digagaskan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam perihal kita nak melihat selepas vaksin itu ada banyak lagi tugas-tugas lain yang perlu kita lakukan selain daripada berserah dan juga redha kepada perawatan penyakit itu. Apa yang boleh Ustaz kongsikan bersama kami? Baik, kita fokus kepada tajuk kita usaha vaksinasi ini sebagai tawakal dalam melawan pandemik. Ramai yang salah sangka daripada awal saya sebut. Mereka menganggap tawakal ini berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa berusaha. Sedangkan tawakal ini kena memenuhi maksud setelah berusaha baru berserah diri. Dan kata Imam Ghazali, ianya bukanlah escapism. Maksudnya kita boleh larikan diri, aku dah bertawakal dah, kan, aku serah pada Allah sajalah, kan. Orang lain mungkin dah ambil vaksin, aku tak perlu ambil, so aku dah berserah diri kepada Allah. Tengok apa kata Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkalahu la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Maksudnya, seandainya kamu benar-benar bertawakal pada Allah, sungguh Allah ni dia akan beri rezeki kepada kamu sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Kita tengok burung, dia daripada sarang dia bila dah pagi dia pergi terbang. Ada tak burung bagi tahu kita hari ni dia nak pergi ke belah selatan ke belah barat ke? Dia pun tak ada pakai kompas, kan, tak ada GPS dan sebagainya. Dia terbang aja. Terbang maksudnya dia berserah pada Allah, tapi dia usaha tak untuk terbang? Yes, dia berusaha untuk terbang. Dan burung tersebut pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali petang dalam keadaan kenyang. Maksudnya siapa yang mencukupkannya? Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu nak faham tawakal ni, tuan-tuan puan-puan, kita kata kita tak nak kena COVID. Kita tak nak ada keturunan kita, saudara mara kita, keluarga kita kena COVID sampai masuk stage 4, stage 5, masuk ICU. Kita tengok mereka tercungap-cungap. Saya ada saudara yang masuk dalam ward yang kita dapat ambil snap video dia, dalam keadaan dia susah bernafas sehingga masuk tube tu. Tuan-tuan bayangkan orang yang nak ambil hela nafas ni. Sebab tu bila kita bangun pagi ni, sewajarnya kita ucap syukur pada Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sebab kita masih hidup. Kita masih dapat menghirup udara yang percuma ni dengan nyaman, dengan tenang. Orang yang berada kat ICU tu, mereka sedut udara tu dengan sukar, dengan kesakitan. Dan itu pun kalau masuk ke ward yang kena bayar pula. Maksudnya sekarang ni Tuhan bagi udara percuma,
ada kalanya nanti bila kita sakit kena bayar pula 1 tong gas dan sebagainya, oksigen dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa dengan datangnya pandemik, COVID dan sebagainya, cara kita ikhtiar berusaha ialah dengan cara mengelakkan wabak tersebut. Dengan cara kita mengambil vaksin tersebut sebagai langkah pencegahan. Saya melihatlah kadang-kadang orang yang anti vaksin dan sebagainya tidak mahu ambil vaksin ni, mereka akan memberi 1001 hujah. Namun pada pandangan agama kita telah melihat penilaian-penilaiannya dan sebagainya, kita sewajarnya ambil vaksin, dan saya sendiri pun dah ambil vaksin, dah cukup komplit 2 dos, dan saya berserah kepada Allah. Inilah ikhtiar usaha yang saya telah lakukan. Sekiranya apa-apa berlaku, kita serah kepada Allah. Itulah pemahaman yang sebenar, yang sewajarnya ditanam kepada setiap individu Muslim di Malaysia ini. Ya. Tadi Ustaz ada berkata tentang golongan yang anti vaksin. Jadi bagaimanakah cara kita mahu mengatasi golongan-golongan ini, kerana mereka selalu menggunakan isu halal haram suatu vaksin itu dan keselamatan vaksin itu sendiri. Jadi bagaimanakah Ustaz caranya supaya kita boleh meyakinkan mereka lagi? Pertamanya, untuk berdebat dengan golongan ini kita kena berlandaskan ilmu, kan? Fatona, Ismail dan juga yang menonton, selamat pagi Malaysia. Banyak kali lah kita sebut ayat Quran, fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanyalah abang, kakak, kan, jangan suka-suka tulis dan sebagainya. Dan telah dibentangkan, pihak kerajaan pun telah bentangkan apa kata pakar kesihatan, apa kata pakar sains teknologi, apa kata pakar agama. Bahan-bahan yang katanya ada kandungan yang tidak halal ke dan sebagainya, tak ada. Menteri Kesihatan pun dah umum. Yang sakit, yang batuk, yang ada side effect disebabkan vaksin ada, tetapi nombornya kecil dan ia tidak membawa kepada kematian. Kalau yang membawa kepada kematian ialah disebabkan komplikasi tubuh badan dia sendiri dan sebagainya. Maksudnya kalau kita ikhtiar, kita pergi ke dapur, nak potong sayur, kita ambil pisau. Kita tak boleh potong sayur dengan sudu, kan? Kita mesti pakai pisau. Kita pun chop lah, potong, terkena tangan. Bila terkena tangan luka, adakah kita salahkan pisau? Kita kata mulai hari ini jangan potong sayur dengan pisau. Maksudnya, adakah sewajarnya kita salahkan pisau? Fatona rasa lepas ni potong sayur pakai apa? Adakah pakai tangan? Pakai pisau. Kalau hebat berkarate, mungkinlah. Kena pakai pisau juga. Jadi, sama juga dengan keadaan bila kita dah tengah pandemik macam ini, cara ikhtiar kita ialah menggunakan vaksin. Jadi adakah bila orang yang kena vaksin tu meninggal dan sebagainya, kita kata tengok itulah sebab vaksin, maka kita pun menjadi anti vaksin. Saya selalu kongsikan pengalaman saya sendiri bila mana saya tak ambil injection untuk menunaikan umrah masa sebelum pandemik dulu, kan kena ambil hepatitis ataupun influenza B dan sebagainya, injection untuk mengelakkan daripada kena wabak. Saya tak ambil, dan kerana tak ambil itu, saya terkena sendiri wabak-wabak ini. Pulang daripada Mekah dan saya dimasukkan ke ward ICU dan sebagainya. Saya kata, kenapa saya tak ambil? Rupanya saya tak ada maklumat kewajipan untuk ambil tersebut dan pencegahan dia. Lepas saya ambil, baru saya ni kurang demam, kurang bila di tengah ramai orang dan sebagainya, kurang dijangkiti sesama dan sebagainya. Maksudnya ada kelebihan dekat situ bagi yang telah merasa. Bagi orang yang belum merasa, mereka akan berpegang bahawa vaksin ini macam tu, macam ni, bila mana mereka tidak merujuk kepada pakar ni. Sebab tu untuk membuat kesimpulan sama ada halal, haram, bagus, tak bagus, kena tanya pakar. Apa yang ada ialah kita berpandangan skeptikal, bersangka-sangka, semua-semua ni ada perancangan, ada agenda tersembunyi, kata Illuminati lah dan sebagainya, macam-macam yang kita lontarkan. Sedangkan buat masa ini, inilah usaha untuk kita berikhtiar di tengah wabak-wabak ni. Ya, insya-Allah. Ustaz, selain daripada isu tentang vaksin ini, kita mungkin boleh kita katakan isu-isu anti vaksin ini mungkin dahulunya dianggap isu yang terpinggir, tetapi kini sudah pun menjadi tular ataupun sudah pun banyak berkongsikan. Bukan saja ada yang anti vaksin, tetapi masih ada yang ragu-ragu ataupun masih lagi belum percaya ataupun belum mengetahui lebih lanjut tentang keberkesanannya. Jadi di manakah pentingnya untuk kita mengetahui dan juga mendapatkan ilmu dengan lebih lanjut supaya keraguan itu ataupun syubhah, perkara-perkara yang was-was itu boleh dijadikan sebagai perkara yang pasti untuk kita mendapatkan vaksin tersebut, Ustaz. Baik, Nabi SAW sebut al-waswasu minasyaitan, kan?
Was-was ni datangnya daripada syaitan. Syaitan ni bisikkan kita. Sama ada kita tengah buat ibadat ataupun sebenarnya tuan-tuan perempuan, kalau kita nak tengok adakah vaksin ini salah satu ibadah, kita tengok rangkaian dia. Tak ambil. Kalau tak ambil vaksin tak boleh masuk masjid. Kan? Setengah negeri menguatkuasakan macam tu. Kenapa tak boleh masuk masjid? Sebab dibimbangi akan memberi mudarat kepada para jemaah yang lain. Nanti kalau dah bagi mudarat kepada jemaah yang lain, masjid kena tutup, tak boleh nak semayang berjemaah, tak boleh semayang Jumaat dan sebagainya. Ini bukan agenda untuk menidakkan orang untuk datang ke masjid, tapi dibimbangi kemudaratan yang lebih besar. Kita mungkin senang cakap, kita kata kalau dah kena esok baru dia tahu kan. Kalau dah sakit esok baru pandai cari ubat. Jadi kita nak mengajak semua penonton sekarang ini, apa yang ada ialah langkah pencegahan. Dengan mengambil vaksin dapat mengurangkan risiko yang lebih teruk terhadap golongan-golongan yang dijangkiti COVID ini. Isteri saya sendiri adalah seorang frontliners yang bertugas di ward COVID yang terpaksa pakai PPE. Setiap hari dia mengadu, penatnya, susahnya, teruknya kerja dan sebagainya. Saya kata jangan lemah semangat, kita bakti pada orang dan insya-Allah Allah Taala akan bantu kita. Dan setakat yang saya tahu, ward COVID yang isteri saya jaga ni belum lagi dijangkiti COVID. Maksudnya petugas tidak dijangkiti COVID. Yang dijangkiti COVID orang yang menolak vaksin. Orang yang ada juga kaki tangan hospital yang tidak mahu ambil vaksin. Ada. Sebab tu kita boleh dengar ni, guru nak buka sekolah pun ada yang tak nak ambil vaksin, imam masjid pun ada yang tak nak ambil vaksin, guru nikah pun ada yang tak nak ambil vaksin dan sebagainya. Adakah kita nak kata kat mereka, esok dah kono padan muka? Kan? Itu tak wajar lah. Tapi maksudnya apa yang kita boleh buat ialah kita doakan mereka supaya ada kefahaman tentang vaksin ini. Ini langkah pencegahan. Mungkin kita hormat pendirian mereka tak nak ambil. Tapi mereka kena fikirkan. Kalau mereka tidak mahu ambil, tapi di lingkungan mereka adalah seorang imam, seorang yang bertugas dengan masyarakat, macam mana? Kerana dia boleh menjangkiti dan dijangkiti. Jadi mereka hendaklah bermuhasabah diri dan kita doakan supaya Allah Ta'ala buka mata mereka. Dan kalau kata ada nanti penawar kepada racun ini, wabak ini, okeylah kan. Tapi buat masa ini, inilah usaha dan ikhtiar kita tawakal kepada Allah. InsyaAllah kita sama-sama tawakal kepada Allah SWT di samping kita berdoa dan juga berusaha. Semoga keadaan rawatan dan juga keadaan penyembuhan itu dapat sama-sama kita temui. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fakhrul Razi, Muhammad Hanafi kerana berkongsikan pandangan Ustaz berkaitan tentang usaha vaksinasi. Bukan saja tawakal tetapi kita perlu saja berusaha dan juga mencari penyelesaian. Terima kasih sekali lagi Ustaz.